Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Hadirin, majlis akan diteruskan lagi dengan acara pada petang ini, iaitu Forum Keusahawanan Teknikal Wanita. Dengan ini, majlis menjemput para panel dan moderator untuk naik ke pentas. Panel yang pertama, mempersilakan Yang Berusaha Puan Nur Aslina binti Zainal Abidin, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan tingkat H. Berhad. Panel yang kedua, Yang Berusaha Teknologis Dr. Hajah Haji Misya Jaafar, Pengarah Center for Women Advancement and Leadership UniKL. Panel yang ketiga, Yang Berusaha Nur Syazwani Muhammad Rizal, Pengarah Jadi Sadak Serira Berhad, dan moderator Saudari Norma binti Badrul Hisham. Hadirin yang dihormati sekalian, seperti yang kita tahu, pendedahan awal TVET mampu meningkatkan pengetahuan praktikal dan menjadi aset berharga kepada kebolehpasaran graduan. Keusahawanan teknikal wanita berkaitan TVET adalah satu lagi agenda yang perlu diberi perhatian oleh seluruh IPT, selaras dengan hala tuju Kementerian Pendidikan Tinggi. Tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama memberi tumpuan kepada forum pada petang ini yang bertajuk Wanita Pemacu Transformasi TVET dan Keusahawanan Teknikal Global. Dipersilakan moderator untuk meneruskan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Pengerusi Majlis iaitu Saudari Ilani, merupakan Majlis Perwakilan Pelajar UTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam UTM ku sayang. Menjajar universiti, melonjak ke hadapan. Sebelum kita mulakan majlis, saya nak tanya, apa khabar kalian semua? Kita tukar soalan, apa khabar wanita-wanita hebat semua? Okey, kita ready ya untuk ke program seterusnya? Okey, forum ini berbentuk santai dan perkongsian daripada seorang wanita, maksud saya daripada 3 wanita hebat kepada wanita-wanita lain yang mungkin merupakan wanita-wanita hebat juga di suatu hari nanti. Amin. Wanita Pemacu Transformasi TVET dan Keusahawanan Teknikal Global. Wanita Pemacu Transformasi TVET dan Keusahawanan Teknikal Global memainkan peranan penting dalam membentuk dan memperkukuh sektor TVET serta keusahawanan teknikal di peringkat global. Wanita membawa impak yang signifikan dalam memperluas akses, meningkatkan kualiti pendidikan teknikal, mendorong inovasi dan membentuk masyarakat yang lebih inklusif. Sebelum kita lebih mendalami forum ini, izinkan saya memperkenalkan para panel yang akan menyertai perkongsian kita pada hari ini tentang wanita pemacu transformasi TVET dan keusahawanan teknikal global. Panel ini terdiri daripada individu yang berpengalaman dan berjaya dalam bidang ini, dan mereka akan membawa perspektif yang berharga kepada topik yang dibincangkan. Okay, jom kita kenal para panel kita. Di sebelah kiri saya, yang cantik berbaju pink, sama dengan tudung saya, iaitu Yang Berusaha Puan Nur Aslina binti Zainal Abidin, merupakan Ketua Pengarah Eksekutif Kumpulan di syarikat terkemuka Theta H. Berhad, iaitu sebuah syarikat ahli lembaga tabung haji dan merupakan antara sebuah syarikat perintis pembekal perkhidmatan komunikasi dan teknologi maklumat di Malaysia. Berikan tepukan yang gemuruh. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Okey, di sebelah Puan merupakan Yang Berusaha Teknologis Dr. Hajah Haji Misya binti Jaafar atau gemar dipanggil Dr. Bonda. Dr. Bonda merupakan pengarah kepada Center for Women Advancement and Leadership di UniKL. Berikan tepukan yang gemuruh. Dan yang paling
merupakan Yang Berusaha Cik Nur Syazwani binti Muhammad Rizal. Cik Syazwani merupakan pengarah kepada syarikat ADP Sitex Sendian Berhad, iaitu sebuah syarikat yang mempunyai khidmat drone pertanian. Dan untuk makluman semua, Cik Syazwani merupakan alumni daripada UTM kita sendiri. Bukan kepada yang gemuruh. Pertama-tama sekali, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel kerana sudi menerima jemputan menghadiri program forum pada hari ini. Saudari dan saudara sekalian, kini tiba masanya kita ke acara seterusnya, iaitu sesi perkongsian dari para panel. Saya mulakan dengan pertanyaan pertama saya kepada panel yang pertama, iaitu Yang Berusaha Puan Nur Aslina. Kita tahu bahawa Theta H merupakan sebuah syarikat yang memainkan peranan yang utama dalam menyediakan perkhidmatan ICT di Malaysia dan mungkin memainkan peranan yang penting dalam memenuhi keperluan teknologi maklumat dan komunikasi di dalam sektor TVET ini. Yang kita boleh kata kebanyakan aktiviti yang dijalankan di syarikat ini adalah aktiviti berunsurkan TVET. Jadi, bagaimana Theta H ini melibatkan wanita dalam aktiviti-aktiviti TVET? Dan bagaimana Theta H memberikan sokongan kepada mereka dalam memperoleh kepakaran teknikal yang diperlukan? Silakan Puan. Assalamualaikum, selamat petang kepada saudari-saudari, tahniah kerana berada di sini untuk perkongsian ilmu. Kepada saudara-saudara yang join, all the saudari-saudari, tahniah kerana menyokong kami wanita-wanita. Saudari Pengurusi Majlis, terima kasih atas soalan. Apakah sumbangan pihak Theta H di dalam membangunkan peranan wanita untuk menyokong aktiviti-aktiviti TVET? Yang pertama sekali, syarikat Theta H adalah syarikat yang berusia 30 tahun. Kami berdaftar di bursa, di papan bursa sebagai syarikat yang terdaftar di bursa. Kami melakukan aktiviti-aktiviti telecommunication dan juga information technology. So, langkah yang pertama, bangga untuk saya announce sebagai CEO pertama Theta H dalam tempoh masa 30 tahun. CEO perempuan yang pertama Theta H dalam tempoh 30 tahun. Yang keduanya, Theta H warga kerjanya terdiri daripada 60% wanita. Kupulah tangan. Bukan atas usaha saya, tetapi saya rasa wanita-wanita menunjukkan kecekalan di dalam bidang teknologi dan telekomunikasi. Jadi mereka adalah tunjak utama dalam tenaga kerja kami. Bersama saya ada 4 orang wanita yang mewakili telekomunikasi, yang bertudung kuning di depan, yang mewakili finance, baju purple, mewakili corporate planning, baju hijau, strategi communication yang berbaju besar. Ini adalah sampel-sampel wakil-wakil wanita dari syarikat kami. Aktiviti yang kami laksanakan, yang pertamanya kami menggalakkan pekerja-pekerja, sama ada lelaki atau wanita, tetapi kebanyakan yang take part in this program adalah wanita, iaitu skill training. So, dalam bidang teknologi, for example, kita collaboration dengan Google, Microsoft, Oracle untuk memberikan skill-skill yang spesifik. So, skill ini walaupun kita hire orang yang ada degree atau diploma, tetapi bila bekerja dengan syarikat kami, kami menggalakkan mereka mengambil specific industrial skill set. So, industrial skill set ni kita ada pointers yang akan menaikkan taraf mereka kalau mereka masuk sebagai eksekutif. Bila mereka mengambil program-program industri ini, tahap mereka akan naik atau lebih daripada orang lain. Dan kita menjadikan certification program atau TVET skill set ini sebagai salah satu daripada kriteria kita menilai dia punya performance setiap tahun. Because we want a lifelong learning, so pekerja kita ada KPI untuk mengambil certification ataupun training. Yang keduanya, untuk menggalakkan work-life balance, dekat office kita sediakan transit center terbaru dalam office baru kita. Nanti saya galakkanlah UTM untuk buat lawatan
ke office kita ada menyediakan transit center yang mana ibu-ibu yang bekerja. Kadang-kadang kena fikir waktu office dia kena fikir nak ambil anak, transporter nak ambil anak, ataupun maid sakit, bekerja orang yang jaga anak tu sakit, so dia a lot of burden. So to ease, kita sediakan transit center. Di situ juga kita adakan komputer, dan insyaAllah nanti kita akan laksanakan kelas mengaji untuk kanak-kanak yang parents dia bawa diletak di transit center tu. So this will actually ease the burden of ibu lah selalunya. Kalau bapa tu dia tak kisah sangat kan. So ibu ni bila pergi kerja tu dia fikir macam-macam yang dia come to work lah. So I think that is part of our contribution. Tapi komitmen yang kita berikan kepada wanita ialah a safe working environment. Kita tak ada bias antara lelaki dan perempuan untuk promotion atau position. Dan kita punya project manager yang on site juga ada wanita. Yang datang hari ini wanita melakukan kerja-kerja secara teknikal on the side. So kita tak ada bias dalam hal ini. So I think itu contribution kita dari pihak TTH. Thank you. Okay, macam kita dengar tadi, 60% daripada pekerja di Theta H merupakan wanita. Jadi peluang pekerjaan itu terhadap wanita luas dan bukan tertumpu kepada kerja-kerja rumah yang sering kita dengar. Okay, terima kasih kerana memberikan info yang sangat berharga. Sekarang saya ingin memfokuskan soalan kepada Yang Berusaha Teknologis Dr. Haji Misya, iaitu Dr. Bonda, yang merupakan seorang pengarah pada Center for Women Advancement and Leadership di UniKL. Dengan Center for Women Advancement and Leadership di UniKL ini, Doktor, bolehkah Doktor kongsikan pada kami bagaimana Center for Women Advancement and Leadership di UniKL membantu mempersiapkan graduan TVET untuk menghadapi persaingan dalam pasaran kerja yang semakin kompetitif, specifically kepada para wanita lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ahli Majlis. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kerana sudi manggil saya untuk sharekan knowledge kepada hadirin semua ya. Okey, saya nak introduce dulu Siwani baru ditemukan 24/1/2022. So kami baru 1 tahun 4 bulan ya. Nak kata setahun jagung lah. So kami hanya fokus kepada research, industry linkage, education, capacity building, community program and also consultation. So kalau bila ditanyakan pasal graduate TVET sekarang ni kalau kita tengok memang sangat digalakkan lah, dan kerajaan telah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan TVET ini. Kerana sebelum ini ramai pelajar-pelajar TVET adalah terdiri daripada lelaki ya, dan sekarang at par, dan tetapi apabila daripada segi pekerjaan tu perempuan tu kurang. Okey, jadi bagaimana kami membantu? Kami bukan hanya membantu daripada di dalam UniKL saja, so tetapi juga di luar UniKL untuk para pelajar di luar sana. So antaranya kami buat masa ini kami akan buat roadshow, Siwa roadshow kepada kampus. Kami ada 12 kampus, sebab selepas itu baru kami akan pergi kepada kampus-kampus universiti yang lain. So kami buat ni adalah setiap show tu kami ada specialization. Kami bawakan program-program contohnya macam otomotif. So kami akan pergi ke 12 kampus dan juga universiti lain untuk memperkenalkan otomotif kepada wanita. Jangan nanti wanita takut otomotif, takutlah kenapa bengkel ni semua lelaki, kenapa wanita takut kan? So kita nak tunjukkan bahawa kita ada usahawan wanita yang berjaya di dalam otomotif, yang ada bengkel dan ada juga cawangan-cawangan contoh. Dan juga selain daripada itu kami juga adakan roadshow kepada sekolah-sekolah menengah. Sekolah menengah ni kadang-kadang pelajar mereka masih lagi tak tahu arah tuju nak ke mana. Kebanyakan nak ambil management, tapi dia takut nak mengambil daripada segi teknikal TVET ni. Pada kata dia itu hanyalah untuk lelaki, bukan untuk wanita. Jadi kami akan bawa wanita-wanita berjaya daripada TVET ini untuk memperkenalkan, buat talk show kepada mereka supaya membuka minda mereka untuk join program-program TVET ini. Dan kami juga buat book chapter yang
melibatkan wanita, kejayaan-kejayaan wanita. Dan untuk tahun lepas, walaupun kami baru setahun masa itu, kami telah berjaya mengeluarkan 2 book chapter, iaitu antaranya adalah Advancement in Material Science and Technology Lead by Women, and the other one adalah Advance in Technology Transfer through IoT and IT Solution, yang mana saya rasa banyak begini begitu rapat dengan UTM, UTM pun ada program yang saya nampak ada program yang sama macam itu. Mungkin kita boleh collaborate lepas ini untuk mewujudkan book chapter yang di bawah Springer. Okay, and then kita juga saya juga menyertai bengkel pelan tindakan pemerkasaan wanita komuniti Mara, yang mana di dalam bengkel itu kami memfokuskan bahagian keusahawanan dan juga pendidikan dan pembangunan staf. Mara tak ketinggalan lah untuk staf, yang mana kami merangka dan merancang untuk program-program keusahawan wanita dan juga untuk pendidikan mereka, dan juga meningkatkan capacity building untuk staf. Semua adalah supaya pelibatan wanita itu meningkat, especially daripada segi pembuat keputusan. Dan tahniah kepada Puan Nurul kerana telah dilantik sebagai CEO pertama. Ini salah satu daripada kejayaan wanita. Okey. Dan selain daripada kita juga ada organize capacity building untuk upskilling, untuk reskilling kepada staff-staff ataupun pekerja-pekerja TVET. Boleh siapa yang ingin nak melanjutkan pelajaran ataupun nak meningkatkan dia punya pengetahuan bolehlah kontak kami. Okay? Dan kami juga organize webinar ataupun forum mengenai pelibatan wanita dalam TVET. Jadi kami tahun lepas kami sudah organize dalam 13 webinar. TVET dianggap satu kekuatan sistem pendidikan di negara maju seperti Jerman, Jepun, Perancis, malah negara serantau seperti Korea Selatan, China dan Singapura turut berusaha untuk menyokongkan bidang TVET ini. Jadi kalau macam saya daripada UniKL, kami di bawah KKDW, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. So di bawah itu banyak agensi-agensi dan di antaranya adalah MARA. So di bawah agensi KKDW ni kita ada 280 institut di bawah kementerian, dan dia punya employability rate untuk di bawah KKDW ni adalah 97% pada tahun lepas. So saya haraplah di mana kita mendekatkan transformasi jantina dan yang inovatif, termasuk membangunkan kemahiran keusahawanan dan meningkatkan penyertaan wanita dalam bidang pekerjaan seharusnya dipupuk daripada sekarang. Kalau saya tambah sikit, kalau nak ikutkan sekarang ini setiap sekolah, dari sekolah menengah, sekolah rendah juga telah diwujudkan awareness tentang keusahawanan itu. So jadi kalau mereka yang belajar teknikal, jangan kata tidak boleh jadi usahawan, banyak sangat peluang. Okey, itu dia dari saya. Terima kasih. Terima kasih doktor. Macam yang doktor kata tadi, wanita jangan takut automotif. Baik, seterusnya kita akan terus ke panel yang agak jauh dari saya tapi dekat di hati UTM, iaitu Cik Nur Syazwani. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat kembali ke UTM Cik Syazwani. Kami sangat berbesar hati untuk memiliki panel yang terdiri daripada wanita yang berjaya dalam bidang keusahawanan teknikal, di mana kita boleh kata di industri ini adalah industri yang sering didominasikan atau dimonopolikan oleh kaum lelaki. Jadi saya ingin tahu, saya rasa ramai di antara sini yang ingin tahu bagaimana Cik dapat memperlihatkan kepada audiens bahawa wanita juga mampu dan memiliki kebolehan yang sama dalam berjaya dalam industri ini. Boleh Cik kongsikan kepada kami pengalaman dan pencapaian yang telah Cik raih yang dapat mengilhami dan membuktikan keupayaan wanita dalam industri TVET ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada Cik Moderator kita. Sebelum saya menjawab
pertanyaan yang ditanyakan tu, izinkan saya untuk menerangkan sedikit, sedikit pasal. Okey, seperti yang dah disebut, ini kepada saya untuk okey, saya daripada Fakulti Kekerjaan Pembuatan saya grad pada tahun 2019. So kalau tengok daripada jangka masa tu tak berapa lama lah selepas saya grad. And after saya grad tu, saya bekerja dalam bidang automotif selama setahun before saya involved dalam bisnes. Okay, so basically bisnes saya ni macam kita dengar tadi, dia melibatkan drone pertanian. So memang ramai yang tahu, ramai yang dengar macam bila terlibat dalam industri pertanian ni, majoritinya dimonopoli oleh kaum lelaki. Even tak kisahlah sama ada dalam pertanian ataupun dalam industri drone. So macam mana saya boleh terlibat ni, basically adalah firstly dari kepada minat dulu. And then apa yang saya nampak masa mula, sebab saya terlibat dalam industri ni pada masa kita PKP, first MCO. Masa tu saya masih lagi bekerja, and at the same time bila lockdown kita semua kena kuarantin dekat rumah, kena tak boleh stay. Ada satu sektor yang tak disekat dari segi dia punya pekerjaan, iaitu dari segi sektor pertanian. So cuma pada ketika itu, walaupun sektor pertanian tak ditutup, tapi ada masalah dari segi kekurangan tenaga kerja. Which means kita pun tahu dalam sektor pertanian ni, majoriti yang buat kerja-kerja berat tu adalah daripada foreigner, macam Melaka ataupun Indon semua tu. So masa PKP mereka ni semua dihantar balik. Dari situ kita nampak dari segi kekurangan tenaga kerja. So bila kekurangan tenaga kerja ni, and then saya memang duduk di sekitar kawasan pertanian. Saya duduk di Sungai Besar, dan memang kawasan saya adalah kawasan pertanian yang majoritinya adalah sawah padi. Daripada situ saya dah nampak ada masalah di mana petani-petani yang ada pada ketika itu majoritinya lebih daripada usia 50 tahun. So untuk mereka melaksanakan kerja-kerja macam meracun, membajet tu ambil masa ataupun memang tak larat lah. So daripada situ saya fikir, saya sebagai seorang keluaran teknikal, apa yang saya boleh bantu untuk membantu warga di sekitar rumah saya sendiri, untuk sama-sama kita macam untuk mengelakkan daripada masalah itu berlaku lah. So dengan sokongan daripada family saya sendiri, so macam gemetar lah. Okay. So daripada situ, at the same time sebenarnya ayah saya terlibat dalam introduction on teknologi drone ni kepada sekolah-sekolah. So pada ketika itu kita dah nampak actually teknologi drones ni boleh membantu dalam pertanian. Cuma tak berapa diwar-warkan, di mana drone pertanian ni dah diguna sejak 2014 lagi, iaitu di kawasan sekitar Kedah. So memang dia dah start dulu, cuma in terms of dia punya implication tu betul mendatangkan hasil. So kami daripada macam saya dengan family saya, macam kita orang bekerjasama lah untuk membantu pada petani-petani ni untuk menangani masalah kekurangan tenaga kerja ni. So kita pun tahu masa MCO tu dia macam ramai yang tak ada kerja, ramai yang buat kerja. So at the same time, masa tu kita ambil inisiatif, saya dengan ayah saya, untuk mengumpulkan macam penganggur-penganggur ni satu sesi di mana kita introduce teknologi agriculture ni. And daripada situlah kita macam bagi mereka pendedahan macam mana untuk kita, macam mana function drone agriculture ni, macam mana kita nak guna dia untuk membantu petani-petani ni untuk improvekan dia punya, untuk dia kata masalah yang dia hadapi.
So itu sebab sikit panjang lah pula. Okay, so macam kalau macam dalam industri drone pertanian ni sendiri, kita biasa dengar sektor ni adalah sektor yang melibatkan 3D, which means dirty, dangerous dengan difficult. So macam mana kita nak cater masalah ni dengan supaya dia tidak macam orang tak kata sektor ni adalah sektor yang bahaya untuk kaum wanita. So bila kita implement drone pertanian ni, dia membantu untuk cater tiga masalah basic. Sebab bila kita guna pakai drone pertanian ni, kita hanya buat kawalan tu secara jauh. Kita tak involve dalam area yang untuk kita melakukan semburan ke, ataupun kita tak masuk pun dalam kawasan tu. So basically kita dah elak daripada kita kotor, daripada kita dangerous. Sebab dangerous ni dari segi penggunaan racun. So once penggunaan racun tu, kita of course mana-mana racun akan berimpak pada badan kita. And then difficult, dia punya difficulty adalah untuk kita control sahaja. Tapi bila kita dah working control, tak ada masalah kat situ. So kesukaran yang sebelum dilalui ataupun dihadapi oleh para petani adalah mereka terpaksa galas sendiri tong racun tu, and then pergi masuk ke kawasan spraying. So daripada situ dia dah meracun, and then dia pun terkena racun. So that's why macam kerja-kerja ni dia dikatakan sebagai 3D itulah. So kiranya macam mana saya membuktikannya, dia agak tercabar. Sebab firstly, bila masa saya introduce tu, saya memang antara wanita pertama yang terlibat dalam industri drone pertanian ni. So untuk kita raih kepercayaan orang orang kampung tu, memang agak suka. Sebab mereka kata, boleh ke perempuan ni, boleh ke. Itu yang saya selalu dapat. So apa yang saya buat adalah saya buktikan dengan cara saya provide servis secara percuma dulu, untuk bagi mereka lihat skill saya dalam pengendalian tu macam mana. And then hasil yang terhasil ketika berlakunya proses spraying tu macam mana. After that, bila dia dah nampak macam mana kita ni seorang wanita boleh mengendalikan drone pertanian tu, and then lebih cermat berbanding yang tim-tim lain yang berlawanan sikit, berlawanan jantingan gitu tu. So daripada situ mereka start nampak, okay, actually benda pekerjaan yang saya lakukan ni, lelaki dengan perempuan dua-dua boleh buat, and then especially wanita lah, sebab dia tak terlalu berat, and then dia boleh mengelakkan 3D dalam sektor pertanian tu, iaitu dirty, dangerous dan difficult. Sebab dia tak berat kepada kita, and then kita pun kita dapat mengelakkan dari segi bahaya tu, di mana kita tak berada dalam kawasan yang kita racun tu, and then dari segi difficulty pun kurang, sebab kita tak perlu galas dah dia punya tank tu untuk kita masuk ke dalam kawasan ni. Betul-betul, saya setuju juga. Jadi terima kasih Cik Syazwani. Jadi apa yang boleh saya simpulkan kat sini ialah Cik Syazwani mencari peluang walaupun masa tu MCO. Jadi sentiasalah cari peluang walaupun sesulitnya mungkin. Okey, semua masih okey? Kita nak pergi ke round seterusnya. Okey tak semua? Okey, di round kedua ini, dalam konteks tajuk utama kita tentang wanita pemacu transformasi TVET dan keusahawanan teknikal global, saya pasti para panel di hadapan ini pastinya dihadapkan dengan pelbagai cabaran dalam industri yang sedang diceburi. Kita di sini pastinya ingin mendengar tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh panel-panel di hadapan ini. Kami juga, selain itu kita juga nak dengarkan juga iaitu solusi para panel lakukan untuk mendepani cabaran yang kita sebut sebentar tadi lah. Bolehkah para panel kongsikan solusi-solusi yang telah dilakukan atau cadangkan untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut? Apakah kita boleh kata kat sini usaha-usaha para panel dalam menyumbang kepada transformasi TVET dan keusahawanan teknikal global. Jadi bagaimana para panel melihat isu-isu seperti akses kepada sumber kewangan, sokongan mentor, perbezaan gender dan stereotip yang mungkin mempengaruhi kejayaan wanita
wanita dalam industri ini. Kita kembali kepada panel yang pertama, iaitu Puan Nur Aslina. Berdasarkan pengalaman Puan sepanjang berkhidmat di syarikat terkemuka ini, bagaimana Puan melihat cabaran atau rintangan yang dihadapi oleh wanita usahawan teknikal dalam memasuki pasaran atau memulakan perniagaan di bidang TVET? Dan apakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi cabaran tersebut? Thank you, Norma. I think mula sekali saya rasa industri teknologi dan telekomunikasi ni memang dominate by male. So kat mana-mana kalau saya pergi masuk meeting, dalam 10 orang 1 je perempuan. Atau kalau ada 20 mungkin ada 2 perempuan, insyaAllah. Tapi kebanyakannya, all the decision makers, all the key players, all stakeholders dia adalah lelaki. Disebabkan male dominant ni, kita sebagai wanita we should not be competing dengan features orang lelaki. I mean, we should not be showing our character yang sama seperti lelaki untuk compete. Kerana wanita mempunyai kelebihan dia sendiri. Saya bagi example, kalau kita buat keputusan, selalunya keputusan mengikut nombor yang diberi kepada kita. Keputusan tu quite clear apa yang kita perlu buat. Tetapi sebagai leader yang wanita ni, kita pakai EQ, emotional quotient kita akan masuk, dan kita lebih sensitif dengan bertanya kenapa orang itu tidak perform sebagaimana yang dia tak perform. Right? So kalau kita ada banyak vendor kita tak boleh deliver. Kalau orang lelaki selalunya very clear, dia tak deliver, ini you punya denda, you bayar LAD, that's it. Warning, lepas tu cari vendor lain. Tapi sebagai wanita, saya sering kali akan bertanya soalan. Tidak ada manusia dalam dunia ni kalau dibagi projek dia tak nak deliver. Dia mesti nak buat, tetapi kenapa dia tak boleh buat? Mesti ada kekangan. So most of the time dia ada banyak engagement yang kita lakukan untuk memahami apa kekangan yang menyebabkan orang tak boleh perform to the expected level. Itu saya nampak adalah strength if you are a woman leader. Itu banyak juga mentor-mentor saya yang saya lihat pakai kaedah itu. Jadi you stand out. Dalam 10 orang dalam bilik tu, you akan stand out kerana pemikiran you berbeza. Bila you melihat sesuatu problem, perspektif you lebih global, perspektif you lebih merangkumi isu-isu semasa daripada you nak buat keputusan berdasarkan nombor yang disediakan dalam report. Itu nombor 1, right? Nombor 2, I think wanita ni mempunyai kelebihannya dari segi kelembutan yang diberikan kepada kita. So kalau masuk meeting penuh dengan male dominant, warna yang kita akan tengok dalam meeting tu, tema fashion dia ialah black and white or blue, black and white. Tapi kalau ada wanita, then you will see pink, you will see beige, you will see light blue, you will see purple in the meeting room. So we bring colour. Right? So colours make people look at things differently. So I think kita sifat-sifat kewanitaan itu boleh diguna pakai. Don't be afraid to use the strength of a woman to be able to dominate a certain conversation or a certain direction. Because selalunya ibu kita tu dialah yang mencorakkan kita. Dan saya belum pernah dengar lagi orang membesar dengan ibu yang menggunakan sifat cengih aja sepanjang masa kan. Dia ada kelembutan dia yang menjadikan kita sebagai hari ini. Sehebat-hebat manusia yang mendidik kita itulah ibu kita. Ya. Nombor tu, sebagai wanita ni kita punya network, apa yang saya observe lah, termasuk diri saya sendiri, network kita tu mungkin lemah. Kerana dalam bidang teknologi dan telekomunikasi, it's all men, right? So network kita kurang dekat situ. Network ni maksudnya kawan-kawan yang kita kenal, yang boleh nak call dapat bisnes kan, yang boleh call untuk dapat kelulusan. Itu kebanyakannya diterajui oleh lelaki. Right? So itu network kita lemah. Jadi sebagai wanita, kita kena cari network kita sendiri. Wanita ni dia kalau network, dia lagi hebat. Sebab kalau multi level marketing kan, kalau dia punya leader tu perempuan, oh dia hebat, dia punya communication, dia punya team effort tu. So perempuan ni sebenarnya you kena learn to work with each other, not to fight each other. Itu yang kita kena strengthen lah. Kita ada kelemahan kita when it comes to that. Tetapi male dominated environment ni dia ada the boys club, they call it, right?
So girls kena start having the girls club lah. Because bila the boys club ni, one phone call you can get anything kan. So kita, yang saya perhatikan ialah with network. So networking ni is something that you have to do. Whether orang tu lelaki ke perempuan ke, you still have to go out to meet people and find different perspective of the industry. Nombor 3, disebabkan kita ni dalam industri male dominant, kita ada weak network, of course there will be resistance daripada orang yang nak bagikan kita pembiayaan dari segi financial, right? So resistance daripada finances. Ya, itu tak salah juga, because kalau bank ni dia buat credit assessment, so dia akan gunakan data global. Daripada data global, dia tengok male dominant industry successfully done by male. Kalau women yang masuk, mungkin dia punya percentage of failure tu tinggi. So di sini kita kena provekan dari segi kita punya business model, financial modeling kita, get the right customer, start with winning your customers trust in you. So I'm sure Syazwani ada banyak cerita macam mana, you know, first few of percubaan dia ditolak oleh customer, tetapi bila you dapat the first customer and your delivery of your service is excellent, orang tu akan datang balik kat you, right? So this is what we call as word of mouth marketing, right? You orang tu datang dekat you tanpa you buat marketing apa-apa pun, disebabkan dicadangkan oleh orang, baguslah orang tu, jadi dia pun refer kepada orang lain. So I think that is the part where we have to build a small track record but very good track record. So this is where you can start earning the trust of the banks. Dan bila you start buat bisnes, kebanyakan usahawan ni selalunya bila buat bisnes dia simpan duit bawah tilam ke, kan, dia tak masuk dalam sistem, the credit system. To tell you honestly, banks don't give money to people who don't take loan. Itu rule dia. Kalau you tak ambil pinjaman, dalam sistem dia tak ada senarai nama you ambil pinjaman, dia tak akan bagi duit kat you, because you tak ada track record meminjam. That's how the credit system works. So bila kita ada duit, memang kita suka menggunakan cash and everything, but kita kena masuk duit kita tu dalam sistem financial yang akan bagi kita credit rating. Walaupun kecil, tetapi consistency tu kena ada dalam record di bank. Dari situ you boleh dapat dana untuk support your cash flow. Yang keduanya, macam di Theta Age, kita ada program untuk support semua company, small company. So kita banyak hire contractor kelas F yang buat kerja untuk telecommunication. Kita start to discuss dengan company-company itu, saya baru nak mula kerja, saya ada isu dari segi financing, boleh ke saya dapat upfront payment, boleh ke saya beri deposit untuk saya memulakan pekerjaan. This type of facility ada di dalam PLC, kita digalakkan untuk membantu all the small companies. So kita ada guna discretionary kita dan program-program tertentu untuk membantu usahawan. And the last one is, I think challenge kita sebagai wanita is the work-life balance. Saya ada 4 orang anak, seorang anak dyslexic, seorang lagi autistic, 2 lagi alhamdulillah normal. So to manage a group of people yang kita ada ke office dengan stakeholders yang kita perlu manage, dan at the same time you are expected to be a mother 24 hours. Tak ada kerja yang lebih hebat daripada kerja seorang ibu. 24 jam 7 hari seminggu, without fail you must be present as a mom. You COVID ke, you demam ke, you sakit ke, anak you still panggil you mom, right? So I think that is our challenge. But I think women ni, macam tadi pengacara majlis kata, kita ni macam octopus, banyak tangan. Tangan-tangan invisible yang Allah kurniakan disebabkan title kita sebagai ibu. So I think managing and prioritizing and having an open discussion with your superior or your customer tentang you punya time scheduling, macam mana you nak schedulekan activity you. Ada juga staff-staff kita yang nak work from home sebab dia dari pagi dia nak work from home sebab dia kata anak dia tak ada orang jaga. Yes, we allow those flexibility. So ini adalah, saya suggestkan wanita untuk tidak takut voice out apa you punya keperluan untuk bekerja, kerana industri teknologi dan telekomunikasi lacking of women participation. So you have to voice out. InsyaAllah kalau niat kita baik, jalan tu akan dibukakan. So, kebanyakan company sekarang dah ada polisi sebegini untuk menggalakkan participation of women.
dalam bidang teknologi dan telekomunikasi. So I think that is the 4 factors lah, challenges yang kita ada. Thank you. Sangat banyak ya challenges yang dihadapi oleh Puan sebentar tadi. Jadi apa yang kita boleh ringkaskan dekat sini adalah wanita jangan takut dalam mengambil peluang, jangan takut untuk voice out kan apa yang diperlukan oleh wanita. Okay, terima kasih Puan. Seterusnya kita akan pergi ke panel yang kedua, Dr. Bonda. Sebagai seorang pengarah, pastinya doktor menghadapi sangat banyak cabaran. Yang hebatnya doktor. Okey, jadi saya ingin doktor kongsikan, kalau boleh doktor kongsikan di sini ialah strategi atau solusi yang dapat dicadangkan untuk meningkatkan peluang kerjaya dan keusahawanan bagi graduan TVET dan wanita dalam bidang teknikal. Kami ingin mendengar pandangan dan cadangan doktor mengenai langkah-langkah yang boleh diambil untuk memperluas peluang kerjaya dan keusahawanan dalam bidang ini. Apakah strategi atau solusi yang boleh doktor cadangkan untuk meningkatkan daya saing graduan TVET dan memastikan bahawa wanita memainkan peranan yang penting dalam industri keusahawanan teknikal? Panjang soalan tu. Okey, terima kasih pengurusi majlis. Okey, saya setuju tadi dengan apa yang kita punya Puan CEO cakap sebagai seorang ibu dan sebagai seorang wanita. Kalau anak-anak kan, ataupun adik-adik akak-akak resmi tahu ada satu lagu yang nyatakan tangan yang menghayun buaya menggegarkan dunia, siapa yang boleh bagi tahu tu? Nanti saya bagi dia hadiah. Siapa tu? Sebab apa ni, saya tak nak semua dengar je kan, saya nak you orang fikir lagu apa? Okey, yang angkat tangan yang kat belakang tu nanti jumpa saya ya. Okey, jadi saya ni kebanyakan kepada fakta lah ya, daripada apa yang you cakap memang betul. Pada setakat 2022 ni sebanyak 20.6% atau 186,855 daripada jumlah keseluruhan IKS merupakan pemilikan wanita ya. So dia menyumbang kepada 69.1 bilion keluaran dalam negara kasar. Nampak tak bermaknanya? Dan menyumbang kepada 800,000 peluang pekerjaan. Saya cakap ni, saya cakap daripada segi fact lah. Saya tak boleh nak ni kan supaya ianya orang cakap dia ni cakap mesti ada bukti-bukti. So you boleh tengok sendiri dekat dalam yang telah dibuat oleh pejabat Statistik Malaysia, you boleh dapat maklumat-maklumat dari situ. So manakala mengikut rekod dari sudut teknikal pada tahun 2021, penyertaan golongan wanita dalam bidang profesional dan teknikal adalah 41.5% saja berbanding dengan 58.5% lelaki. Kenapa ianya berlaku? Jadi antara isu-isu yang telah dikenal pasti adalah diskriminasi jantina dalam pekerjaan atau organisasi seperti yang tadi Puan CEO cakap, and then kurang penyertaan wanita dalam industri teknologi maklumat juga seperti yang mana Puan CEO cakap, and then pemilihan bidang dan halangan dalam pendidikan tinggi TVET untuk wanita seperti kejuruteraan dan sebagainya. Dan the last one adalah latihan dan pengambilan pekerja di kalangan wanita dalam TVET itu sendiri, kerana ada pemilihan diskriminasi tersebut. Okey, so saya ni kalau macam MC kita punya pengurusi majlis, dia pergi kecil pun dia dah boleh nampak sebab muda. Saya ni dah remaja purba, jadi tak nampak, dia nak kena tengok macam ni. Okey. Jadi terdapat inisiatif kerajaan Malaysia dalam transformasi kerajaan dan model baru ekonomi yang berteraskan pendapatan tinggi untuk wanita. Jadi sekarang ini kerajaan memang tengah cuba untuk memperkasakan wanita bagi meningkatkan sumbangan mereka dalam ekonomi dan juga menghapuskan semua jenis diskriminasi terhadap wanita. Okey, kalau kita tengok dekat tenaga buruh, siswaza, tenaga buruh 48.1% komposisi lelaki dan 51.9% adalah wanita, tetapi itu adalah komposisi tenaga buruh bukan profesional ataupun tenaga mahir. Jadi kita boleh nampak dekat sini
dia punya perbezaan dia antara profesional dan juga tenaga buruh. Okey, kalau saya nak meringkaskanlah, saat saya tengok ni pun sekarang ni dah pukul 4 juga ya. Okey. Jadi saya ringkaskan kat sini daripada segi pekerjaan ya, pengurus dari jawatan pengurus lelaki adalah 521.8 bilangan dia, dan juga perempuan adalah 165 sahaja. Dan daripada segi profesional, lelaki adalah 944.8 ibu, sebab dia ada 1,981,000, dan perempuan adalah 1,116. Sorry. And then daripada segi juru teknik dan profesional bersekutu, lelaki lebih ramai daripada perempuan, yang mana lelaki adalah 1,283 dan perempuan hanya 513 saja. Okay, jadi banyak dia punya perbezaan dekat sini, dan so on and so forth. You boleh tengok dekat dalam sumber laporan survei tenaga buruh Malaysia 2021 untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Jadi untuk bercakapkan tentang pelibatan wanita di dalam TVET, tadi seperti yang saya cakap, mereka masih lagi kita kena banyak muka awareness kepada golongan wanita. Sebab tu saya mentargetkan untuk pergi ke sekolah-sekolah dan juga universiti supaya mereka mempunyai keyakinan diri dan mereka rasa oh dia boleh buat, bukan dia tak boleh buat. Jangan kata bila nampak lelaki oh takut lelaki ni, semua boleh buat. So you take it as a challenge. Sebab you kena ingat walaupun kita nak appreciate juga lelaki lah sebenarnya. Kejayaan wanita itu belakang dia adalah lelaki juga. Tanpa sokongan lelaki memang wanita tak dapatlah nak berjaya. Moral support dia apa semua. Tetapi di waktu yang sama ada lelaki yang dia kata oh wanita tidak boleh, wanita tidak layak. Maka kita sebagai wanita kita kena yakin aku boleh. Apa pun lelaki buat, perempuan boleh buat. Ya. Jadi kalau daripada segi keusahawanan TVET, keusahawanan teknikal, kalau tengok rata-rata adalah daripada lelaki. Kenapa kita sebagai seorang perempuan kita tak boleh menceburkan diri di dalam teknikal, keusahawanan teknikal? Boleh je. Contohnya kalau kita dah habis belajar, kita jadi siswaza, kita dah habis belajar, kita tidak dapat mencari pekerjaan. Kerana pekerjaan yang bidang kita itu agak limited. Kita boleh menceburkan diri daripada segi keusahawanan. Kita kenal apa kelebihan pada diri kita, barulah kita boleh berniaga. Sebab kita tahu produk apa yang kita nak buat, servis apa yang kita nak beri. Macam ni, Wani, dia apa? Drone. Dia punya latar belakang apa? Manufacturing. Okey, tetapi dia punya technical knowledge itu dia mengubahkan dia menjadi satu perniagaan yang boleh digunakan dan untuk membantu masyarakat dekat luar sana. Memang pada mulanya masyarakat akan rasa perempuan boleh ke? Kan? Tapi dia telah membuktikan yang dia berjaya. Siapa di belakang anda? Bapa anda. Lelaki di belakang dia. Okey, itu contohnya lah. Okey, dan kalau kata tak bolehlah sangat untuk buat perniagaan daripada segi teknikal, tiada masalah untuk you buat produk yang lain ataupun buat benda yang lain yang mungkin jauh daripada tersepang daripada you punya apa yang you belajar. As long as dia punya niat keusahawanan tu dan you ada passion untuk menjadi usahawan. Untuk jadi usahawan ni banyak challenges dia. Kalau you gagal untuk mengatasi masalah-masalah itu, maknanya you adalah usahawan yang gagal sebenarnya. Ya, jadi untuk menjadi seorang usahawan, you kena ada jiwa yang kental, you kena sabar, you kena kreatif, inovatif, dan you kena ada satu lagi, kena bertindak cepat. Sebab kalau you baru ambil macam ni, nantilah ini, peluang itu akan diambil oleh orang lain. Okey? Jadi untuk jadi usahawan ini, satu lagi daripada segi untuk mendapatkan modal-modal. Sekarang ni kita banyak agensi-agensi yang telah menyediakan
modal kerja untuk usahawan-usahawan siswa yang ingin berniaga. Daripada waktu dia belajar sekalipun, dan ada juga agensi-agensi kewangan yang memberikan pinjaman-pinjaman. Tapi tadi bila saya tanya, tadi ada Michelle daripada Perkesok tanya, ada ke pelajar-pelajar dekat sini melibatkan diri daripada usahawanan? Tak ada yang angkat tangan pun. Dia kata kerana fokus dalam pelajaran. Okey, kenapa macam itu? Sepatutnya daripada peringkat untuk menjadi usahawan, kerana itu adalah you punya backup. Sekiranya you tak dapat kerja, you keluar je, you ada pengalaman untuk menjadi usahawan. Sebab dekat sini memang kita ada pengurusan dan technopreneurship yang boleh membantu anda untuk menjadi usahawan dan membagi idea macam how to go about it, dan ada juga sekarang yang online media jual secara online yang you tak perlu modal pun. You hanya perlu sedikit masa yang you perlu disiplin yourself. Mungkin pagi dalam masa selepas subuh tu you dah mula dah masuk dekat model social media untuk you promote your barang-barang you nak jual. Walaupun ia bukannya daripada segi contoh you tudung, padahal you belajar teknikal. It doesn't matter. Apa yang mustahil adalah the experience as usahawan itu. Jadi bila you dah keluar, you nak jadi usahawan, baru you boleh relatekan dengan whatever yang you belajar di universiti. Okay? Itu daripada saya. Baik, Doktor. Terima kasih Doktor di atas perkongsian yang sangat-sangat teliti beserta dengan fakta dan juga numbers yang banyak tadi. Dan yang terakhir adalah kepada soalan saya adalah kepada Cik Syazwani yang sering menjadi model dekat atas ni. Okey, Cik Syazwani, sebagai seorang usahawan wanita dalam industri teknikal yang telah mencapai kejayaan, kami percaya bahawa setiap kejayaan yang dicapai oleh Cik Syazwani bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak liku-liku yang pastinya Cik hadapi. Jadi bolehkah Cik kongsikan faktor-faktor yang telah menyumbang kepada kejayaan Cik? Apakah elemen yang penting untuk kekuatan yang membantu Cik dalam mencapai kejayaan dalam industri ini? Selain itu, adakah terdapat prinsip-prinsip atau nasihat yang ingin Cik kongsikan kepada wanita lain yang berada di sini yang berminat untuk terlibat dalam bidang usahawan teknikal? Silakan Cik. Okey, terima kasih. Okey, bagi soalan yang macam ni, saya akan mula dulu dengan prinsip. Actually, sepanjang saya dah start berbisnes ni, saya ada 3 prinsip yang saya sentiasa bawa di mana-mana ataupun bila saya start servis sebagai servis provider ni. Okey, 3 prinsip ni adalah satu yang saya pegang adalah berkemahiran, amanah dan berintegriti. So, bila saya nak buat bisnes sebagai servis provider, apa yang saya perlukan adalah kemahiran. Dengan kemahiran yang saya dapat sepanjang saya belajar dalam bidang teknikal ni, saya implementkan macam mana untuk kita bantu petani-petani itu untuk cater masalah. So, daripada situ, kemahiran yang membantu kita untuk pastikan apa yang kita nak buat tu boleh dijalankan dengan betul dan bagi mengelakkan berlaku macam masalah. Okey, yang kedua, amanah. Okey, once saya terlibat dalam bisnes ataupun servis provider ni, apa yang saya nampak adalah bila kita amanah dalam melakukan satu kerja, actually walaupun mula-mula berlaku penolakan, once dia nampak efek kita ataupun kita punya kejujuran, dia orang akan patah balik ke kita, dan dari segi macam mana kita buat servis tu akan menarik balik dia orang untuk ambil balik servis tu dekat kita. And then lastly, berintegriti. So, mana-mana sebenarnya tak kisah dari segi berbisnes ke ataupun apa yang kita lakukan, bila kita menekankan tiga prinsip ni, actually apa yang kita lakukan tu dia akan mendatangkan kejayaan, sebab 3 prinsip ni membantu kita untuk pastikan apa yang kita buat tu tak tersasar daripada laluan yang betul. Ini macam kita tak akan buat bisnes lama-lama kita pergi ke arah yang tak sepatutnya. Contoh macam kalau kita tak amanah, macam saya buat servis provider ni kan, saya tak amanah. Kalau saya tak amanah, saya akan jalankan saya punya services ni daripada pagi sampai petang. Actually, bila kita jalankan servis untuk jual pertanian di waktu yang cantik
waktu pagi dengan lewat petang ataupun malam. Sebab kalau saya tak amanah, saya boleh je daripada pagi sampai ke petang tu saya jalankan. Tapi akan ada efek pada petani di mana pada waktu selepas pukul 10 sampai sebelum asar tu, servis yang saya provide tu adalah servis yang sangat tidak berkualiti. Sebab bila kita pakai drone pertanian ni, kita menggunakan prinsip ULV, ultra low volume. So once berlaku pada waktu yang 10 sampai pukul asar tu, itu adalah waktu yang terik, yang panas. So bila kita pakai ultra low volume ni, bila kita melakukan semburan, sekejap saja dia akan tersejat. So bila tersejat, semburan tu akan mengena letak pada tanaman. So dari situ prinsip amanah ni perlu kita pegang supaya bila kita buat servis tu, win-win situation untuk dua-dua, servis provider dengan yang menerima servis kita. So di sini yang saya dah nampak, kalaulah kita sebagai wanita ingin berjaya dalam bidang teknikal, dalam bisnes yang berkaitan dengan teknikal ni, kita boleh pegang pada 3 prinsip, iaitu berkemahiran, amanah dengan integriti ni. And then kalau dari segi macam mana kita apa yang kita boleh buat, contoh macam ni daripada pengalaman saya sendiri, kalau kita nak berjaya, kita keluar daripada comfort zone kita. Macam saya sendiri, saya actually very extrovert punya person, introvert punya person. Saya tak bercakap, saya jarang bercakap dengan orang. Macam depan ni pun actually kalau saya tak terlibat dalam bisnes ni, untuk saya bercakap ke depan ni pun agak susah. Memang boleh pingsan dululah sebelum saya bercakap tu. So apa yang saya buat adalah saya beranikan diri saya untuk keluar daripada comfort zone saya. Kalau you nak berjaya, you keluar daripada comfort zone, you hadapi cabaran, and then masa tu baru tahu actually limit mana you punya kemampuan tu. So once saya dah keluar daripada comfort zone ni, saya dah buat, oh sebenarnya aku boleh je bercakap dengan orang, aku boleh je start berinteraksi, aku boleh je start macam provide interaction between people lah. So even sekarang saya nak kata saya masih lagi buat dalam service provider tu, tapi mainly sekarang saya lebih kepada training provider. So sebagai trainer, of course lah kita akan berlaku interaction between saya dengan participant. So itu yang membuatkan saya rasa okay, kalau seseorang tu nak berjaya dalam apa-apa yang dia nak buat, especially dalam business ni, keluar daripada you punya comfort zone. And then macam yang kita punya Dr. Bonda dia cakap, tak semestinya dalam bidang teknikal you nak kalau saya ni graduan teknikal, tapi bila keluar saya tak dapat kerja, tapi saya nak berbisnes, saya nampak peluang bisnes. So apa yang saya boleh buat? Okay, saya kongsi sikit sebenarnya masa saya belajar, saya ada cara lain di mana saya dapatkan income, iaitu saya ambil upah menjahit dengan baking. So daripada situ saya dah start dengan saya punya bisnes perniagaan, cuma tak berkaitan dengan teknikal. Tapi saya nampak, okay, in case bila saya keluar, saya tak dapat bekerja dalam bidang yang saya nak, apa kemahiran yang saya dapat? That's why saya start belajar untuk menjahit, untuk sebagai extra income untuk saya. Bila saya dah keluar, saya masih lagi boleh hidup tanpa mengharapkan bantuan daripada parents saya secara bila kita dah besar kan, takkan kita nak sampai betul kita bergantung pada parents kan. So you ada multi talent tu tak ada masalah, even tak ada kaitan dengan technical. Tapi kalau knowledge technical you boleh implementkan, itu actually akan jadi wow factor pada orang. Macam saya tak cakap apa, tapi ini yang saya kerap dengar lah, wanita terlibat dalam drone pertanian, and then itu adalah technical punya part, and then saya boleh repair and maintenance sekaligus. Saya bukan setakat buat servis je, saya boleh repair and maintenance, and then at the same time kita boleh buat program, kita boleh program tu sendiri supaya drone tu boleh berfungsi. So itu akan jadi satu wow factor. Saya dapat nak kata knowledge macam saya dapat rangkum kemahiran untuk repair drone ni pun berdasarkan daripada pengalaman saya dalam bidang teknikal. Kemahiran, so bila kita belajar pasal komponen-komponen, and then kita expose pada perkara baru. Drone ni actually saya tak belajar masa dekat U tau.
saya betul-betul involve masa PKP. So daripada situ kita dah belajar dia punya komponen mekanikal semua tu, and then dengan knowledge teknikal yang kita dapat sebelum ni, okay, I know macam mana saya benda ni berfunction, and then daripada situ saya dapat cari dengan cepat macam dari segi setting yang macam mana diperlukan untuk satu-satu tanaman, okay, and then macam mana kita nak set dia supaya win-win situation, and then macam selain benda macam tu, dia akan bagi impact pada orang juga. So lastly, apa yang saya boleh cakap, kalau kita sebagai seorang wanita nak buat satu-satu perniagaan ni, you need to find at least one person yang akan support you daripada mula sampai habis. Apa decision yang you buat? Sebab kalau kita langsung tak ada support, kita akan cepat break. Saya mula-mula saya start bisnes ni, ramai yang tentang, tapi ada dua orang yang sentiasa support saya, iaitu mak bapak saya sendiri. So itu alhamdulillah mereka support. Tapi you jangan risau, ada orang yang berjaya dengan support daripada saudara, kawan, tapi at least you need to find one person yang akan support you bila you nak start buat bisnes. Tak kisahlah dari segi bisnes yang macam mana. So terima kasih. Terima kasih Cik Syazwani. Macam Cik Syazwani cakap tadi, kita perlukan orang untuk support bisnes kita, untuk support kita dari belakang. Untuk hari ini, Cik Syazwani datang membawa supporter beliau, iaitu kita boleh lihat di sini, itu ayah Cik Syazwani. Boleh berdiri ya? Berikan tepukan yang gemuruh kepada ayah beliau. Okay, untuk menjadi wanita usahawan teknikal, Cik Syazwani ada sebut 3 perkara tadi, iaitu yang pertama, kita perlu berkemahiran, dan yang kedua, kita perlu amanah, dan juga yang terakhir adalah integriti. Jadi saya harap selepas ini keluar dari dewan ini, mungkin macam tadi semasa sesi bersama pengeso, tak ada yang berani untuk bersuara dan angkat tangan. Mungkin lepas ni kita boleh upskilling ya, kita boleh angkat tangan pula untuk soalan-soalan kepada ahli-ahli yang lain. Boleh ya semua? Okey, terima kasih kepada ketiga-tiga panel di atas perkongsian yang cukup bermakna sebentar tadi. Seterusnya kita akan open kepada sesi Q&A. Sekiranya para hadirin mempunyai soalan, boleh ajukan kepada para panel. Peserta boleh bangun, kenalkan nama, kos apa dan juga tahun berapa. Silakan. Mungkin ada soalan berkenaan dengan 60% daripada ahli bekerja di TETA, yang mana mungkin ada audiens yang nak bekerja di syarikat-syarikat yang terkemuka ni. Boleh silakan. Intern. Tak ada soalan Mungkin peserta kita agak malu lagi ya untuk bertanya soalan. Okey, kalau tak ada soalan, kita nak tutup forum ni. Okey, terima kasih kepada para panelis yang hebat dan berpengalaman di atas perkongsian sebentar tadi. Tidak lupa juga kepada semua peserta yang turut menyertai forum Wanita Pemacu Transformasi TVET dan Keusahawanan Teknikal Global. Forum ini sedikit sebanyak telah memberikan kita pandangan yang mendalam mengenai peranan penting wanita dalam bidang ini dan bagaimana wanita memacu transformasi dalam TVET serta keusahawanan teknikal di peringkat global. Sebelum kita mengakhiri forum ini, saya ingin mengulangi kembali beberapa poin penting yang telah kita pelajari hari ini. Iaitu yang pertama, wanita pemacu transformasi TVET dan keusahawanan teknikal global berperanan penting dalam memperluas akses, meningkatkan kualiti pendidikan, mendorong inovasi serta membentuk masyarakat yang lebih inklusif. Yang kedua, panelis hari ini telah berbagi pengalaman mereka dalam mencerminkan tantangan yang mereka hadapi dalam industri. Namun mereka juga telah memberikan solusi dan prinsip-prinsip penting yang dapat membantu wanita lain untuk mencapai kejayaan. Yang ketiga, dalam usaha mencapai transformasi TVET dan keusahawanan teknikal yang lebih inklusif, penting bagi kita semua untuk terus
dan memperdayakan wanita dalam bidang ini. Kita perlu melawan stereotip gender dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan semua individu untuk participate dan memberi sumbangan dengan penuh potensi mereka. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada panelis dan peserta atas contribute dan mengambil bahagian pada hari ini. Semoga forum ini menjadi langkah awal yang bermakna dalam memajukan peranan wanita dalam TVET dan keusahawanan teknikal global. Sebelum saya mengakhiri forum, saya, Norma, yang dipertua MPP UTM atau moderator pada hari ini, ingin menyusun 10 jari seandainya ada terkasar bahasa dan tersilap kata sepanjang saya mengendalikan forum ini. Sebagai moderator, saya ingin memohon kemaafan kepada semua. Yang baik pastinya datang daripada Allah dan yang kesilapan yang buruk itu datang daripada kesilapan saya sendiri. Terima kasih. Saya serahkan semula majlis kepada pengerusi majlis. Terima kasih banyak. Dan terima kasih diucapkan kepada para panel dan moderator bagi sesi forum sebentar tadi. Semoga para hadirin dapat tips dan juga sedikit manfaat yang amat berguna untuk dicontohi. Dengan ini, majlis menjemput para panel dan moderator untuk kekal di atas pentas bagi sesi gambar sebagai tanda kenang-kenangan. Dengan mengakhiri sesi gambar tadi, maka berakhirlah majlis pada petang ini. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua hadirin. Kami memohon maaf atas segala masalah teknikal yang berlaku sebentar tadi dan jika ada terkasar bahasa sepanjang majlis ini. Seterusnya saya mempersilakan para panel dan moderator untuk bergerak ke bilik jamuan untuk jamuan yang telah disediakan. Untuk para hadirin sekalian, dipersilakan untuk mengambil makanan di kaunter lobi FK sebelum pulang.